الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نصره الله بالحماية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa dalam intisari khutbah Jumaat pada hari ini 12 Jun 2020 bersamaan dengan 20 Syawal. Sidang jemaah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati segala perintahnya dan kita menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita sekeluarga kemantapan iman dan ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita merujuk kepada Al-Quran, kita akan mendapati bahawa Nabi Musa alaihi salam merupakan antara nabi yang paling banyak diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Setentunya Allah Subhanahu wa taala membawa kisah-kisah tersebut kerana di sebaliknya terkandung berbagai tauladan dan pengajaran bagi kita. Maka sebagai kesinambungan bagi kisah Nabi Musa alaihi salam, ingin saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita sama-sama merenung akan satu lagi aspek di sebalik kisah Nabi Musa alaihi salam. Ia berkaitan kisah kesungguhan Nabi Musa alaihi salam dalam mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala merakamkan hal ini di dalam firman-Nya yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Yang bermaksud, dan ketika Nabi Musa alaihi salam berkata pada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Surah Al-Kahfi ayat 60. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan sikap rendah diri dan kesungguhan Nabi Musa alaihi salam dalam mencari ilmu. Sungguh pun Nabi Musa alaihi salam merupakan seorang nabi yang dikurniakan ilmu dan kitab Taurat. Baginda tidak pernah bersikap angkuh dan sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Apabila beliau mengetahui ada ilmu pengetahuan yang belum lagi diketahuinya, baginda mengorbankan masa dan tenaganya mengembara demi mempelajari sesuatu ilmu. Pada akhir perjalanan Nabi Musa alaihi salam, baginda ditemukan dengan seorang hamba Allah yang saleh. Menurut berbagai kitab tafsir, beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam. Darinya baginda mempelajari suatu ilmu yang tidak pernah diketahuinya sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-65, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Yang bermaksud, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sikap merendah diri itu sangat penting
dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan sikap ini, kita akan lebih terbuka untuk mempelajari sesuatu. Kita tidak akan merasa cukup dengan apa yang sudah kita ketahui. Kita akan menghargai setiap ilmu yang dipelajari kerana ia menambahkan lagi pengetahuan kita dan mengeluaskan lagi minda serta fikiran kita. Dan apabila kita mendalami sesuatu ilmu itu, kita akan menyedari bahawa terdapat banyak lagi perkara yang tidak diketahui dan perlu kita perbaiki. Ingatlah saudara-saudaraku bahawa setiap dari kita mempunyai kekurangan dan kelemahan masing-masing. Apabila kita berusaha untuk mencari sesuatu ilmu, kita sebenarnya turut berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kesungguhan Nabi Musa alaihi salam dalam mencari ilmu merupakan suatu peringatan buat kita yang beriman. Ia mengajarkan kepada kita kepentingan untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan. Lagi-lagi berhadapan dengan keadaan ekonomi yang semakin mencabar ini. Situasi yang sedang kita lalui sekarang ini mengajar kepada kita bahawa kita perlu bersama-sama mempertingkatkan kemahiran kita. Dan terdapat berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan agar kita dapat terus kekal relevan dalam alam pekerjaan. Keadaan kehidupan yang sentiasa berubah-ubah memerlukan kita untuk mempelajari suatu ilmu baru. Dan setiap ilmu itu pasti mempunyai kemanfaatan buat diri kita. Maka janganlah melepaskan peluang yang ada untuk kita mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Kita memantapkan setiap tawaran yang ada kerana ia merupakan peluang yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala buat kita untuk kita mempertingkatkan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, selain daripada kemahiran pekerjaan, kita juga perlu menyemai jiwa dan kerohanian kita dengan ilmu agama. Terdapat berbagai peluang yang terbentang luas buat kita untuk mempelajari ilmu agama. Kita mempunyai banyak pilihan untuk mengikuti kelas-kelas agama yang ditawarkan secara online oleh masjid-masjid dan pusat-pusat pengajian Islam. Dan kesemua kelas-kelas ini boleh dimanfaatkan semasa waktu lapang kita. Tidak dinafikan bahawa terdapat di kalangan ahli keluarga kita yang tidak mempunyai pengetahuan atau kemudahan untuk memanfaatkan maklumat keagamaan ini secara online. Maka di sini peranan kita untuk membantu mereka dengan menyediakan maklumat keagamaan yang diperlukan oleh mereka, seperti buku-buku keagamaan, memuat turun video-video keagamaan dalam alat komunikasi mereka, atau memuat turun aplikasi-aplikasi keagamaan yang baik. Dan kesemuanya ini adalah sebahagian dari usaha kita untuk memastikan ahli keluarga dapat terus memperoleh mesej-mesej kerohanian yang berguna untuk jiwa dan kerohanian kita dan kerohanian mereka. Dan hendaklah kita juga memastikan bahawa kandungan keagamaan yang diperolehi dan dikongsikan itu adalah sesuatu yang mendorong kepada kebaikan dan disampaikan oleh asatizah yang bertauliah. Inilah merupakan usaha dan kesungguhan kita untuk meningkatkan diri dan mencari ilmu. Setiap yang beriman pastinya akan terdorong untuk memperbaiki diri dan mempertingkatkan ilmu pengetahuannya. Kita tidak akan hanya berdiam diri, berserah tanpa sebarang usaha. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia di muka bumi ini bebas dari sebarang ujian dan cabaran.
Allah Subhanahu wa taala juga tidak membebankan kita dengan sesuatu yang tidak dapat kita tanggung. Ujian dan juga cabaran yang sedang kita lalui ini sebenarnya untuk menguatkan lagi daya tahan kita agar kita dapat bangkit untuk menjadi yang lebih baik. Maka sama-samalah kita membangun potensi diri kita serta mempertingkatkan keupayaan dan keimanan kita dengan kita menuntut ilmu. Yakinilah wahai saudara-saudaraku bahawa selagi mana kita bersungguh-sungguh dalam menghadapi cabaran kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa kekal terpandu di atas jalannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesejahteraan buat kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.